Assalamualaikum Ruqyah Yusof. Awal hari ini sudah sedia menunggu. Zainun Matno, siapa ni? Wei yang tulisan Cina ni. Maznah Muhammad, Luqman Hakim, Ninia Azaz, Kifli Zul, Zainun Abdul Rahman, Rogayah Arifin, P. Ahzali, Alaikumussalam, Haliza Hamzah, Alaikumussalam, Kak Syuk, Khairul Syifa, Nur Alis. Kak Syuk kemain semalam WhatsApp Ustaz. Aduh, sayu hati saya mendengar. Saya faham Kak Syuk, namun apakan daya. Terima kasih atas responnya. Hasnah Arsyad, Sa'diyah Abu Ida, Najwa Habibah Rasul, Faiza Ahmad 100 stars, thank you sayang. Faridah Muhammad Nur, Sa'diyah Sapi, Mek Zainab, Azina Ahmad, Khatijah Sakario, Cik Liza, apa khabar? Shima Abdul Hamid, Nazatul Naina kena angkat kening sikit. Ida SPPK, Fauziah Zahirah, Fatimah Burhan, Mahfuzah Mahazir, Hasnah Abdul Rahman, Mariah Maun, Sharifah Hafizah Al-Idrus, apa khabar adikku? Cik Long Mahida Sidin, Yurni Jusuh, Ida Kahar, Saimah Syahrul. Siapa tengah tengok TV Al-Hijrah? Ustazah ada kat situ. Magic. Pairidah Jasni, Nur Alis, Rafi'ah Abdul Rahman, Ku Hadijah, Ku Ahmad, Nuridah Muhammad Nur, Raizah Awang Hamad, Zarina Hasan, Nur Lidiana, Faridah Wanda, Rodiah Syarif. Jom minum. Pastikan ayak panas pagi-pagi. Fauziah Zahira, Rosnah Syarif, Siti Rohana, Nina Azaz, Jamilah Syahul Hamid ke, Neni Nur Aini, Aniz Sabariah Suren. Terima kasih Haslina Abdul Majid 300 stars. Rafi'ah Yun Taslim, Junaidah Jaafar, Azlina, lajunya nama, Emma Mustafa Indo Imah, I miss you, Azrina Abdul Hanif, Rohayah Kayat 50 stars, thank you. Kasiah Keti, Fatimah Mukhtar, Rozayah Razali, Siti Roziah Osman, Faridah B. Syarif, Nur Fidah Muhammad, Ani Ibrahim, Latifah Sukarjo, Siti Laila, Umi Ita, Nur Aini Abdul Rahman, Zambri Roma. Sarapan nasi ayam. Ya Allah, pagi-pagi dia makan nasi ayam. Sabar je lah. Jumarini Kandar, Nur Rafidah Bahari, Nur Mah Abdul Rahman, amin, sembuh segera. Ghazali Mamat, Kak Mai Hassan, Shima Rose, Nur Mala Abdul Halim, Fatimah Umar, Lin Zainal, Nur Aini Abdul Rahman, Nur Zanah ST. Kan magic kan, kat TV Al-Hijrah ada ustazah. Kat sini yang betul, yang itu tipu-tipu, dunia tipu-tipu. Syah Hamid, Haslina Hasan, Zai Ahmad, Radiah Zainal, Rohana Saleh. Ni Rohana Saleh, bonde Rohana Saleh ke Rohana Saleh lain? Kalau bonde Rohana Saleh, ya Allah, terima kasih. Syair yang begitu indah. Surprise, nanti Ustazah share dengan sahabat-sahabat Latahzan, okey? Nur Laila Aris, Zaitun Saleh, Nur Rehan Zakaria. Penat dah sebut nama. Satno habiskan ayat. Bismillah. Lam, Maksu macam tahu je cek baru lepas makan cucok. How you know? Cek makan cucok bukan yang macam Maksu buat. Apa ni? Nak cakap apa? Gumpai ke kepai ke? Ke cucok angkat ni mencampak kuali bukan. Cek bila cek sarapan dengan Jaja order murtabak, Ustazah order cucok. Masa tu tengah sakit kepala, tak lalu makan tu. Lepas tu Ustazah makanlah. Tak lalu makan. Lepas tu Jaja pun tengok Ustazah dia tak boleh nak share murtabak dengan cucok tu. Ustazah langsung tak sentuh, sayanglah nak buang bungkus. Masuk peti ais tadi, masuk air fryer, sedap Maksu. Cucok Ustazah Zai lagu tu je lah.
Mana nak buka kuali, nak mencucuk. Toing. Ustaz balik surau dah siap pakej sarapan. Ustaz Azwan bila balik surau dah siap pakej sarapan. Bahagia tak hidup macam tu? Jadi isteri tak payah, abang lapar ke kenyang? Memang kenyang sentiasa bila balik daripada surau. Begitulah Ustazah Zai, balik daripada masjid pun konyang, tak sempat makan masuk peti ais. Besok perangnya. Masya Allah. Tak sempat nak masak benda baru, ada je nak perangat. Orang duk cakap, tak sakit perut ke Ustazah? Perut dah biasa. Daripada kecil macam tu, mak tak bagi buang makanan. Daripada kecil macam tu, simpan. Sebab yakin je makan. Sebab apa yakin? Sebab tak ada tulis expired date. Tak ada tulis expired. Tadi ada buang satu sos tomato yang dah tinggal ciput. Ingat nak simpan lagi tu. Rupanya tengok bulan 8 expired dia. Cakap dalam hati ni, kalau tak ada expired date memang aku telan lagi ni. Kan? Sebab ada expired date. Masuklah dalam tong sampah kan. Tinggal sikit je. Kan Rehan Hamid bahagia. Bahagia sebab apa? Makan je apa yang ada. Yang tak bahagia tu, sekali order ayak RM11. Kau rasa? Dah ramai ke orang? Cik nak habiskan air. Alamak, malunya semalam kan saya tengah makan malam lepas dinner di Masjid Al-Munawwarah. Ada pokcik-pokcik tu. Ustazah punya page apa? Ustazah Muzayyanah. Tiap-tiap hari Ustazah bagi kuliah. Ustaz Said kata, tiap-tiap hari. Saya pun nak dengar jugalah kuliah Ustazah pagi-pagi. Lepas tu saya nak jadi follower Ustazah, saya nak dengar juga. Alamak, kenapa Ustazah? Tak payahlah, saya segan. Kenapa? Saya pagi-pagi saya sembang-sembang je dengan makcik-makcik tu. Ni kalau mereka duk ada ni kan. Macam ni Ustazah ni ngajar, apa ke bendanya? Macam tu kan. Jadi dia kata, apa tu dia cover. Tak apa Ustazah, saya buka je pagi-pagi tu, saya nak anak-anak saya dengar sama. Gitu kan sahabat-sahabat. Betul Robita Bita, memang tadi Ustaz balik surau. Saya kan sahabat adalah manusia yang tak pernah langsung buka TV. Kecuali dibuka oleh Ustaz. Ustaz balik-balik tu dia capai remote, dia tekan, yang. Macam tu. Dia terkejut bini dia ada kat TV. Sedangkan bini dia dah ready nak masuk studio. Masya Allah. Selamat datang ke negara keciput Kailah. Apa benda tu? Orang Singapura ke? Masya Allah. Ya, An-Nur Mastura memang tak habis. Sejujurnya setiap kali singgah Petronas ke mana, Ustaz tahu saya kalau sekali pagi, sekali petang, paling utamanya saya mesti nak kena ada air panas. Lebih-lebih lagi bila saya rasa tekak, saya tak berapa selesa. Untuk saya on the way pergi ceramah semalam, on the way ke Shah Alam untuk kuliah maghrib tu, saya tak sempat makan petang tu. Jadi cakap kat Ustaz, lapak ayat hangat, tak apa abang berhenti dekat Petronas tu. Rasanya ada, tapi kan kadang-kadang tea life lah. Tak pernah seumur cik minum tea life tu. Pokok bondo tak pernah kan. Tea life tu ada air panas ke bang? Abang rasa tak ada. Ajak kat depan ni ada kot air panas. Air panas apa? Apa? Costa Roca ke Costa Rocket? Kan warna coklat tu. Lepas tu abang rasa yang tu ada air panas. Kalau ada Milo je lah, tak payahlah air pelik-pelik tu. Apa-apa je lah ya air panas. Selalunya dia memang yang moka-moka gitulah. Boleh je lah bang, apa-apa saya kena air panas. Selalu saya macam gitu sahabat-sahabat. Jadi bila Ustaz bawa masuk, biasalah saya dah bayangkan dah dengan buih-buih atas tu kan. Baik aku, baik kan kalau tidak buih-buih sabun je. Berbuih-buih atas tu. Dah lah dengan bermisai kat sini kan masa nak minum tu. Lepas tu macam ni baik secoet je air dia. Tu yang teringat nak tanya, berapa bang air ni? RM11. Kau rasa Ustazah macam nak buka pintu je nak hempuk. Astaghfirullahalazim. RM11 air macam gitu. Berapa teguk je buihnya suku daripada airnya. Dah mula dah Ustazah Zai ni. Dah yang tak payah cakap. Kau tak nak lain kali tak payah beli. Taklah bang, memanglah dah harga sekarang ni. Tapi terkejut. Lepas ni kau bawa plus saja masuk dalam kereta. Lepas tu kan, nasib baik kita yang tanya. Kalau kita yang jadi dia, mesti kita cakap, selama ni main order je kan, tak tahu harga berapa. Macam gitulah kita kena buat-buat bodoh di sisi suami kita. Itu tips bahagia. Tips bahagia, anda jangan jadi bodoh, tapi anda kena buat-buat bodoh.
Macam mana nak buat-buat bodoh? Tak payah tanya air berapa ke apa, tak payah tanya. Dia beli, dia bayar. InsyaAllah dia tak tunjuk receipt kat kita. Kan? Kita nak apa, kita minta. Beli. Kan? Subhanallah, sahabat-sahabat. Jadi semalam gatai mulut duk tanya. Hang sendiri dah terkejut. RM11. Betul, Rafiq Abdul Rahman. Tu semalam saya kata bawa plus. Bawa plus. Oh, macam tu ya ejaan dia. FLASK. Ustazah semalam tulis kat Facebook bawa plus. PLUS. Gitu. Buat-buat bodoh je lain kali, sahabat. Kan Ustaz kata, bagus juga saya tanya. Lagi suami yang bijak. Bagus juga saya sebab dia kenal bini dia. Kalau saya dah tahu harga tu, lepas ni memang saya takkan suruh dia beli lagi. Takkan. Jadi selagi saya tak tanya, dia tahu saya akan senang je. Bang, air panas satu boleh? Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, kan? Kejut. Tak payah tanya. Kalau tahu harga, tak telan jawabnya betul ke Ana. Memang, ya Allah Tuhan. Sekejap, baik saya minum. Saya punya 3 in 1 ni. Apa ke nama? Sawanah. Teh sawanah. Sedap. Dia ada serai. Sedap pagi-pagi. Alhamdulillah. Bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahagia bila dapat makan cucuk yang dah semalam mungkin kemarin. Kan? Tak ada expired date. Kita makan dengan yakin. Tawakal tu Allah. Saja sedap ke? Sedap tak kira, yang penting kenyang. Okay, bye. Assalamualaikum. Baru kita start, okay? Jadi kalau ada orang-orang baru, Ustazah, ni ceramah apa? Ceramah ini bertajuk Sembang-sembang dengan Mokcik Ustazah Zai. Suka teruskan. Tak suka saya minta maaf. Sebab saya bukan orang alim. Saya nak sembang benda manfaat sahaja. Sekian dimaklumkan. Okey, subhanallah. Hari ini kitab La Tahzan. Kitab La Tahzan. Kitab La Tahzan, okey. Perkataan buat-buat bodoh. Betul, Muhammad Suhaimi. Marah sungguh orang. Marah sungguh orang masa Prof Muhaya cakap buat-buat bodoh. Itulah sebabnya orang perempuan ni jangan emosi sangat. Subhanallah, kita kena kental. Kena tahu pasal apa Prof cakap buat-buat bodoh. Buat-buat bodoh ni lah yang bila, bang, minyak kereta habis. Dah isilah ya, awak bukan tak ada duit pun. Lah, mana reti, mana sempat nak isi. Buat-buat bodoh. Padahal kalau dia tak ada, kita je yang isi. Kan, buat-buat bodoh supaya tak apa. Nanti abang balik surau lambat sikit. Kenapa? Sebab nak isi minyak lah. Dah tadi awak tak isi. Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keluar duit kita. Keluar duit dia. Sebab memang itu nafkah dia. Sekian dimaklumkan. Macam tu. Saya tak pernah teringin nak makan sesuatu. Pegang dan tengok mahal. Suami kata nak makan beli je biar pi mahal. Betul, orang lelaki memang macam tu kan, subhanallah. Tapi kan kita ni orang perempuan ni kan menteri keuangan kan. RM11 aku boleh makan dengan berapa orang ni. Itu sebab anak-anak kita sekarang tak dilatih untuk begitu. Siap budak-budak sekarang kan, Papa tak nak isi minyak ke hari ni? Kenapa? Oh, rupanya Papa dia isi minyak, dia pergi berlari kat dalam T-Live lah apa ke benda. Lepas tu orang dalam tu panggil, Abang, anak order air ni. Oh, sedap engkau je kan. Subhanallah. Gitu Keflizul. Nanti bila dah ada isteri tu bukan bodoh. Tapi isteri yang buat-buat bodoh, insya-Allah tips berbahagia. Sekian dimaklumkan. Saya sebut La Tahzan ke? Ya, kitab Fasabrun Jamil, muka surat 77. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Siti Zuraidah Ibrahim gelak sampai keluar air mata? Syaniza SBM, itu lagi toke minyak ni. Cuba mengikut kajian Syaniza SBM. Alhamdulillah. Yang kerap mengisi burak oil itu di kalangan lelaki ke wanita? Kan? Cik tanya kalau lelaki ni nak isi minyak kereta ni untuk isteri ke untuk encik? Syaniza SBM pelawak saja. Nurwati Mat Zain.
Yang viral tu orang yang tak follow. Betul Nurwati Mat Zain, betul. Sebab tu apa yang Ustazah Zah belajar baru ni, Kak Yanti Hamid ada masuk saya punya saya punya masa pasal amalan harian tu, yang saya bulat-bulat mata suruh amalkan Yasin semua tu, dia pergi buat video kontot. Dia masuk dalam TikTok dia. Kan Ustazah ada sebut perkataan macam ni, amalkan baca amalan harian, Yasin, mak surat semua tu kan. Kan dah kena bebel. Kan saya sebut perkataan. Kan dah kena bebel. Orang yang follow memang tahu Ustazah suka cakap macam tu. Lepas tu dia masuk dekat TikTok Kak Yanti. Lepas tu Kak Yanti sedih sebab ada seorang orang ni komen, dia kata kenapa mesti nak bebel-bebel pula. Gitu sahabat-sahabat. Up to you. Up to you. Jadi Ustazah kata, semalam pun Ustazah cakap dalam forum dengan Ustaz Said kan, yang follow kuliah 1 jam, 1 jam setengah, bahkan hari-hari, mesti dia tahu. Kita dengan mak kita tahu masa bila dia marah betul-betul, masa bila dia marah main-main kan. Kita tahu sebab hari-hari kita dengan mak kita bercakap. Tapi yang tak follow ni, nak buat macam mana? Habis tu Kak Yanti, Kak Yanti kata nak delete ke? Apa nak delete? Ramai orang dapat manfaat. Doakan saja sahabat-sahabat para asatizah kita dalam berdakwah cara media sosial ni, yang ramai dapat manfaat. Sahabat-sahabat, semoga terhindar daripada segala fitnah. Fitnah dunia, fitnah akhir zaman. Kan banyak tercalit sebenarnya, tapi malaslah nak cerita. Banyak lagi benda lain kita nak cerita, khususnya Fasabrun Jamil 77 doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi tanya perbezaan munjiat, maksurat, tanzil, mana tadi, Masya Allah, dalam buku amalan harian, amal yang mana yang kita mahu? Kalau tanya Ustazah, confirm lah Ustazah kata hari-hari kena munjiat, kena baca tanzil, kena baca maksurat. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari-hari. Ustazah ingat saya nak anak benda tu je, anak saya tak pergi sekolah lah nanti. So kita buat keputusan sahabat-sahabat. Jadi maksud orang-orang soleh terdahulu menyusun doa-doa yang datang dari Nabi SAW, munjiat untuk apa saja hajat yang kita ada. Setiap hari kan kita berhajat. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksurat tu saya suka dan tak tinggal, kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, segala doa kalau kita baca terjemahan dia, ya Allah, aku memang perlukan ini semua sebagai senjata aku, sebagai makanan rohani aku, sebagai, kita tak tahulah, macam wajibnya saya mesti berpakaian bila keluar rumah. Saya wajibkan diri saya untuk beramal dengan doa-doa, zikir-zikir yang ada dalam maksurat, kerana Nabi amal. Dan sejujurnya, kalau yang kita nak sambung dengan munjiat, tanzil, kena banyak masa lain. Kan sebab tu kadang-kadang kita record suara kita sendiri, kita dengar bila kita dalam perjalanan. Contoh, sebab kita tak sempat nak ngadap dia. Kita kan bukan hafizah, tak hafal. So kalau tanzil ni lebih kepada orang yang diuji, contohnya macam dia down, lemas semangat, anxiety, kena buatan orang untuk backup, untuk dinding diri dia daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Okay, jadi apa sahaja, subhanallah, yang penting datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Kita baca doa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka 2 kalilah saya baca doa, kerana bila bebel tu dah lupa dah. Kan? Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terus 1.1K dah ke?
Minta maaf ya, pagi-pagi anda tengok keletah mokcik seorang tek lalat ni. Jangan terlalu baik dengan orang. Fasabrun jamil, muka surat 77. Sebab tu jangan dengar sekejap lepas tu tutup. Aku tak nak follow lah kuliah ni. Ada ke Ustazah tek lalat tu aja? Jangan terlalu baik dengan orang. Macam itulah yang berlaku ketika kitab 50 tanda-tanda orang munafik masuk dekat dalam YouTube. Sahabat, orang share dekat YouTube. Ada komen. Apa Ustazah ni mengajar benda yang tak baik? Kau rasa? Mengajar benda tak baik lah. Sebab kitab tu 50 ciri orang munafik. Tajuk dekat atas tu contoh. Mengajak kepada perkara yang mungkar. Mencegah kepada perkara yang baik. Contoh. Ciri munafik ke-18. Contoh kan sahabat-sahabat. Mesti orang baca tajuk. Apa Ustazah tek lalat tu dia belajar mana dulu? Ngajak orang buat perkara mungkar. Mencegah orang melakukan perkara baik. Jelas salah ni. Kenapa yang korang follow ni? Janganlah baca tajuk saja. Kau tengok orang pakai tudung hijau. Dah tahu dah ni nanti nak undi apa. Oops, gitu. Habis tu kejap lagi petang aku tukar tudung merah. Kau kata aku nak undi apa? Kan? Suka hati je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan baca tajuk saja. Subhanallah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Saya tersyasyul kat Roza Osman. Mesti tadi saya sebutlah tahzannya. Fasabrun jamil. Masya Allah. Fasabrun jamil. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana lagi? Bila kita baca tajuk, kita akan keliru. Jangan terlalu baik dengan orang. Sedangkan, bukankah Ustazah Zai selalu buat baik dengan orang? Buat baik dengan orang. Selalu Ustazah ulang. Man amila salihan fali nafsi. Allah suruh kita buat baik je. Akal kita ni tak payah tunggu jadi ustaz-ustazah. Akal yang sempurna ni, kita boleh tahu mana baik, mana buruk. Orang tak lulus SPM pun, bukan dia tak tahu mana baik, mana buruk. Sebab kita semua dah mumayyiz. Bahkan dah baligh. Ma makna mumayyiz? Boleh bezakan mana baik, mana buruk. Baligh lagi lah. Dah mukallaf, dah dipikul di atasnya tanggungjawab. Hey, ni haram. Ni wajib kau buat. Ini sunat. Ni makruh. Semua dah ada pikulan tanggungjawab. So, kita tak boleh kata, Ustazah, saya belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Nak sebut ni Kang? Dah tua bangka macam ni belum mumayyiz apa? Mumayyiz boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Hang letak baby hang tepi longkang, kompom-kompom dia masuk dalam longkang sebab dia belum mumayyiz. Hang letak anak sulung umur 8 tahun tepi longkang. Dia cepat-cepat pergi sebab dia takut jatuh. Sahabat, sebab tu kita tak pelik ada seorang ayah reverse kereta masuk dalam garaj kereta. Babynya dengan bunyi kereta ayah merangkak-rangkak, meraung ayah, terlanggar baby di belakang. Kenapa? Kita nak marah baby ke? Pasal apa merangkak? Marah orang dalam rumah pasal apa tak tutup pintu? Baby ni belum mumayyiz, dia tak tahu mana baik, mana buruk. Kita dah tua bangka ni tak tahu lagi mana baik, mana buruk. Kan dah kena tua bangka. So jangan baca tajuk saja, jangan terlalu baik dengan orang. Baca sampai habis. Bagus. Ini anak murid Ustazah yang tegar, Yusmarianti Yusuf. Bahasa pun dah sama dah dengan Ustazah. Kan ada akai pakai. Takkan tu pun tak boleh fikir. Kena sekali. Baik. Ini satu analogi cerita dalam masyarakat yang mungkin dia berlaku dalam hidup kita. Yang mungkin dia berlaku dalam hidup kita. Subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, beletiak banyak-banyak sikit. Biasa dia ni tak faham. Aduh, Tayyibah. Tayyibah ni menggalakkan Ustazah beletiak lah pula. Masya Allah. Subhanallah. Jangan terlalu baik dengan orang. Hampa jangan duk tutup tarikh. Dengar dulu pasal apa jangan terlalu baik dengan orang. Ini seorang ibu yang sedang bersembang dengan anaknya nama Ana. Bukan Muzayyanah, Ana. Kalau mak Ustazah dulu sekolah tidak, tak pandai sahabat. Mak selalu cakap mak bukan orang pandai, mak orang tak mengaji. Tapi mak saya tak pernah cakap dah tak payah buat baik dengan orang. Bila kita mengadu kejahatan orang, mak saya cakap tak apalah. Kau nak balas jahat ke orang tu apa sangat kau boleh buat. Kau nak katok kepala dia. Sahabat,
tolong doa ya, anak buah saya yang saya bela, yang saya dah ada cucu daripada dia, berkahwin dengan seorang orang Taman Medan. Semalam pak saudara dia jadi rela maut dipukul, keluar paper Metro kan, maut dipukul oleh Hindu yang mabuk, oleh India mabuk. Ditegurlah oleh pak cik ni, ditegur mungkin bising-bising ke apa, kena katok kepala dia, meninggal. Sahabat saya terkejut. Semoga syurga tempatnya, semoga syurga tempatnya, semoga syurga tempatnya, amin. Sahabat-sahabat, benda pun kita nak cerita sangat. Alah, ya Allah, ya Allah, benda berlaku dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan, sebab orang yang tak semena-mena tiba-tiba jadi macam tu. La ilaha illallah. Takut kan sahabat-sahabat, hari ni kita keluar rumah, belum tentu kita balik ke rumah. Dia tegur, mungkin orang mabuk, hingak, bau busuk ke apa, nak masuk lift dekat flat kan. Kena katok kepala sampai mati. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, takut. Jadi jangan terlalu baik dengan orang. Kita nak baca sampai habis hari ni. Hampa tak kira lah kan, nak pergi kerja ke apa, sambung dengar dalam kereta. Ustazah pun hari ni nak mengajar di Masjid Al-Mardiyah, sambung terus ke Seremban. Ustazah nak serahkan beg tajaan umrah. Sebelum Seremban, Putrajaya dulu. Berapa destinasi hari ni, Masya Allah. Moga Allah permudahkan. Ana, kamu jangan terlalu baik dengan orang. Ni siapa yang ada buku, dia boleh baca balik lepas ni. Siapa tak ada buku, anda dengar je lah. Pasal apa tak mau ada buku, kata dah follow hari-hari, bila order dekat ni. Alah, Ustazah nak suruh beli buku dia lah tu lah. Kalau hampa tak follow, tak apa. Tak payah beli, buat apa nak buat bungkus nasi lemak ke? Tak payah beli. Kalau nak beli pun hadiah kat orang yang follow. Pahala besar tu. Kalau tak follow, buat apa nak beli buku? Gitu. Ustazah bukan belilah buku saya. Saya tak membaca. Tak membaca pun beli je. Kau ingat dah kenapa bagi orang buat kerja sia-sia? Kan kita suruh beli kalau follow hari-hari. Sebab contoh kita tengah drive, mana boleh nak tengok buku Ustazah tengah drive. Sambil dengar-dengar, nak tengok traffic light, nak tengok jalan jam lagi, mana nak bergaduh dengan anak dalam kereta lagi, mana nak fokus. So nanti baring-baring kat rumah, bila kita baca balik, kita macam terngiang-ngiang apa Ustazah cakap. Subhanallah sahabat kan, sebab kita baca sendiri tak sama dengan kita follow. Hubungi sahabat Timah Khidmat, klik sahaja kan atas tu daurah kitab dan dinner di Menara Lockstar. Saya tak pasti Kak Nazar boleh respon, ada beberapa seat memang nak habis dah. Lepas tu kitab, penjualan kitab sahabat Timah Khidmat yang uruskan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah yang tak ada buku, disebabkan Ustazah ingat RM30 tu murah. Saya faham. Anda suri rumah tak bekerja, anda rasa RM30 tu berat. Tolong luahkan kepada sahabat Timah Khidmat. Tak payahlah pula cakap suami saya tak bagi nafkah. Ini kau nak buku kan, kau nak cerita pasal suami kau. Tak payah. Cakap je RM30 tu sangat berat bagi akak. Akak teringin sangat nak buku. Tapi akak nak dapatkan RM30 ni, akak kena himpun 3 bulan baru ada. Contoh. Hangpa tipu, hangpa jawab lah depan Allah. Dapat ke ilmu yang berkat dengan menipu. Tapi kalau anda ikhlas nak dapatkan, kita ada buku-buku yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat kita. Cuma saya ni lah yang pegang amanah. Mereka tak cakap Ustazah bagi pada orang miskin je. Mereka tak cakap. Tapi kalau semua nak dapat free, mana nak datangnya berkat sahabat? Duit kita beli ayak sampai RM11 ada. 3 kali beli dah RM33. Buku untuk belajar, untuk jadikan santapan rohani, tak nak beli dengan duit sendiri. Kumpullah keberkatan tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah sayang anda. Ustazah boleh je. Okey, lelong-lelong siapa nak toeng campak-campak. Sahabat, tolong faham ya. Sebab Alfiah Barkah, siapa saja penulis-penulis tak tidur malam kadang untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang macam ni. Takkan semudah-semudah itu je sahabat. Kita boleh keluar duit kepada benda yang lara maksiat, tapi kepada benda yang bermanfaat kita tak boleh keluar duit ke? Macam tu, okey? Dah kena bebel lagi, okey? Ana, kamu jangan terlalu baik dengan orang. Pernyataan itu berjaya membuat Ana menoleh ke sumber suara dan terkejut mendengarnya. Siapakah Ana? Cerita dalam ni lah, tak payahlah tanya. Tuan-tuan ni cerita Muzayyana. Mak dia panggil Ana. Pandai-pandai je hampa. Ini Alfiah Berkah yang tulis.
Dia tidak menyangka kerana pernyataan itu terucap daripada wanita yang dia panggil ibu. Ni pendek cerita awal-awal ni kita nak faham anak baik, ibu kurang baik. Macam itulah kan. Kan ada kes-kes macam tu. Apakah maksud ibu? Kata Ana. Mengapa saya tidak boleh terlalu baik dengan orang? Selagi itu adalah sesuatu yang baik, pasti saya bantu dan saya gembira melakukannya. Pasti saya bantu dan saya gembira melakukannya. Sahabat, ketika kita bahagia membantu orang, ketika kita bahagia memudahkan urusan orang, memberi gembira kepada orang, sahabat, anda tidak akan miskin. Anda tidak akan sakit. Berbahagialah ketika Allah pilih anda untuk membantu orang. Berbahagialah. Subhanallah. Oleh sebab kamu terlalu baik, orang ambil kesempatan atas kebaikan kamu. Mak dia cakap. Macam itulah kau. Kalau mak kita bebel kan. Tak apalah bu, kakak buat baik sebab kakak rasa bahagia. Kakak gembira melakukannya. Itulah kau. Buat baik sangat dengan orang. Kan orang dah ambil kesempatan pada kau. Mak mana yang macam tu? Janganlah follow Ustazah Zai. Ambil kesempatan yang bagaimanakah maksud ibu? Saya tidak faham, kata si anak. Ni mak dia dah mula dah membebel. Mak dia pakai tudung hijau, ada taik lalat pula, sahabat. Rani baru dapat ijazah tahun ini, tetapi mudah diterima bekerja. Bahkan di syarikat yang kamu idam-idamkan. Pasti kamu yang beritahu dia supaya pergi mohon kerja di sana. Sedangkan sudah berapa kali kamu sendiri memohon, tetapi belum juga ada panggilan. Mula dah mak dia. Kawan hang tu kan. Hang dah tahu pejabat tu nak orang, yang hang pi habak kat dia pasal apa? Patut hang lah pi mohon. Hang suruh kawan hang tu minta. Kan kawan hang tu dah dapat? So Ana kata apa? Ibu, Ana tidak dapat menyambung. Maknanya, mak ni kan. Kita kan kadang-kadang dah tak nak gaduh dengan mak. Mak ni, macam tu kan. Mak disambung lagi. Belum lagi soal Rizal yang sanggup membatalkan pertunangan kamu begitu saja dan memilih wanita lain yang terang-terangan sahabat kamu sendiri. Gitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, jadi Ana ni dah bertunang dengan Rizal. Tapi Rizal putuskan pertunangan dengan Ana. Hanya kerana Ana pernah berjumpa dengan Rizal membawa kawannya untuk jadi teman. Jadi kawannya makan kawan. Sudah ngorat si Rizal, akhirnya Rizal putuskan tunang dengan Ana. Dia bertunang pula dengan kawan dia tu. Jadi mak dia bising. Menarik cerita ni. Ada pengarah filem, jom kita buat drama. Ana menghela nafas berat. Mak dia duduk bebel lagi dia. Nak jawab macam mana sahabat? Memang dah hakikat dia kena putus tunang. Tidak mampu menafikan yang hatinya masih sakit ditinggalkan kekasihnya. Bukan tak sakit, sakit. Dia tahu dirinya lah yang menjadi perantara bertemunya Rizal dengan sahabatnya itu. Subhanallah. Belum lagi kamu membantu kawan melunaskan semua hutangnya. Mak sambung bebel ketiga tau. Bebelan pertama, bagi peluang kerja kat kawan. Bebelan kedua, Ana ni terlalu baik sampai kena putus tunang dengan tunang dia sendiri. Bebelan ketiga, belum lagi kamu membantu kawan melunaskan semua hutangnya. Sedangkan ibu tahu, itu duit simpanan yang kamu peroleh dengan jerih payah sendiri. Kamu kumpul, mahu membuka butik yang sudah lama kamu cita-citakan. Hati Ana benar-benar menjerit mendengar pernyataan ibunya. Sakit sahabat. Orang kita buat baik, orang duk kata kita macam tu dari mak sendiri pula. Jujur, sakit sekali. Apabila mengingat kembali bagaimana dia mampu mengumpulkan wang itu daripada menjaja kuih, mengajar di madrasah sehingga menjadi penjaga kedai. Tetapi bagaimana? Di sisi lain ada orang yang lebih memerlukan wang itu. Ya Allah. Ana ni muzayyana kot. Oh, pocot mak kau. Tiba perasan. Baik berbenau Ana ni, sahabat-sahabat. Kan dia dah kumpul bersusah payah duit. Tiba-tiba ada orang yang lebih memerlukan. Dia pergi bagi kawan dia nak settle hutang-hutang dia. Subhanallah. Lalu dari tadi dia diam. Dia malah nak gaduh dengan mak dia. Lala dia bercakap. Ibu, masalah Rani yang diterima kerja di syarikat yang saya inginkan
memang sudah rezekinya di sana. Dan rezeki saya di tempat lain. Perihal Rizal yang memilih sahabat saya, bermakna saya dan Rizal memang tidak ada jodoh. Soal saya membantu kawan melunaskan hutangnya, mungkin saya dipilih oleh Allah dijadikan perantara menolong dia. Kan, dia dah mula bersuara. Tak perlu tengking-tengking dengan mak ni sahabat. Bagi satu, pukulan ke dalam hatinya. Siapa kita nak pukul mak kita? Bagi satu pukulan ke dalam hatinya. Ini satu tarbiyah. Ini satu dakwah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu mak yang tak faham dia akan kata, kau baik sangat dengan orang tu, akhirnya orang tu makan kat hang. Tak makan lah mak, makin gumuk je ni, tak ada pun bekas kena gigitan orang. Tak ada, sahabat. Ibu, apakah? Kak Ayah Gaus dah mula bertanya. Ana ni siapakah? Kak Ayah baru masuk ke? Ana ni Muzayyana. Perasan. Tak adalah Kak Ayah gurau kan? Ana ni adalah Kak Ayah. Amin. Kita nak hati yang macam ni kan sahabat. Ibu, apakah salahnya kita menolong orang? Selagi kita mampu membantu, mengapa tidak? Kita ingin dimudahkan dalam kesusahan hidup yang kita alami. Kita perlu membantu kesusahan hidup orang lain. Kemudian, siapa yang akan membantu kita? Allah. Kan orang selalu cakap, Ustazah kita asyik nak jaga hati orang je. Siapa nak jaga hati saya? Hang jagalah sendiri hati hang. Kan asyik kita je buat baik kat orang, Ustazah. Bila orang nak buat baik kat kita? Kita buat baik kat orang bukan mengharapkan balasan orang tu. Ustazah Zai selalu cakap, buatlah baik dengan semua orang. Sebab hari ini kita buat baik dengan A, belum tentu A yang balas kebaikan kita. Tetapi ingat, ada B to Z yang Allah boleh datangkan untuk membantu kita. Tolong pasak sungguh-sungguh ini dalam minda kita. Ustazah, saya dah 100 kali tolong si A. Hari ini si A pijak-pijak kepala saya. Ustazah ingat saya tak sakit hati. Tahu sakit. Tapi kena pijak sungguh ke? Nampak gemuk elok je tak kena pijak pun. Memanglah dia tak pijak saya Ustazah. Tapi sakit hati saya ni. Kalau saya tahu saya tak tolong dia. Batal pahala kebaikan kita selama ni. Kita sahabat tahu. Kita tolong A hari tu kerana Allah. Kita tak balas. Kita tak harapkan pun balasan dia. Tapi kita harapkan balasan Allah. Percayalah saat kita susah, Allah tak akan biarkan kita. Allah akan datangkan B, C, D, E. Kita rasa ramainya orang nak tolong aku. Mudahnya urusan aku. Ini sebab pahala aku yang mana ya Allah? Oh mungkin sabarnya aku dikecam oleh si A yang aku dah buat kebaikan macam-macam. Tapi dia tak nampak kebaikan aku. Engkau maha nampak kebaikan yang aku buat ya Allah. Jadilah seperti Ana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, Ana yang mana? Bukan Muzayyana. Muzayyana ni bukan manusia yang baik seperti Ana. Kemudian, siapa yang akan membantu kita? Oh, dia brainwash lagi ibu dia. Allah. Dia ajak mak dia berfikir. Masihkah ibu ingat? Sewaktu ibu sakit dan saya tidak ada duit bagi menghantar ibu mendapat rawatan, Allah kirimkan seseorang membantu ibu sehingga dia mahu membayarkan rawatan ibu. Masya Allah. Ibu ingat lagi ketika ibu tidak ada duit membiayai iuran semester saya sehingga saya hampir drop out. Tetapi Allah kirimkan seseorang yang mahu membiayai saya sehingga tamat pengajian. Semasa saya bingung mencari kerja, tiba-tiba saya bertemu seseorang yang mahu saya mengajar di sekolahnya. Sewaktu saya masih menganggur, tetapi kita masih tetap mampu makan, logiknya bagaimanakah mungkin semua itu berlaku? Seringkali rezeki daripada Allah tidak kita duga. Ada saja alasannya. Maknanya Allah ada je bantu kita. Berbeza dengan gaji yang sudah dipastikan kita akan dapat setiap bulan. Kita tahu RM1,000 kita dapat hujung bulan ni. Itu pun kadang-kadang tak cukup. Acap kali tak cukup kerana kita tak menjadi hamba yang bersyukur, sahabat. Tak cukup syukur kita. Tapi kalau kita menjadi hamba bersyukur, 1,000 tu tak cukup. Tapi Allah datangkan macam-macam kebaikan. Anak kita tak pernah sakit. Maka tak adalah duit klinik RM70-80 dalam bulan tu.
Tayar kereta kita dah bertahun-tahun, tapi tak botak-botak pun tayarnya, tak perlu tukar. Sebab Allah tahu kita tak cukup. Allah cukupkan dengan macam-macam cara. Bersyukurlah. Bagaimanakah mungkin saya berhenti menyebarkan kebaikan? Kata Ana kepada ibu dia. Sedangkan Allah menjamin kita akan memperoleh kebaikan juga. Subhanallah, sahabat. Saya suka menasihat diri saya sendiri begitu. Kita penat kadang-kadang kita buat baik kat orang-orang tak balas baik pun. Biasa berlaku dalam hidup ini. Tapi kita pandang Allah yang suka tengok kita buat baik. Jangan pernah kebaikan kita tak dibalas oleh sesiapa, kita pun merajuk tak nak buat baik dah. Kau nak merajuk dengan siapa? Orang yang kau dah tolong tu dah berbahagia dah. Kau nak merajuk dengan siapa? Nak merajuk dengan Allah. Siapa lagi yang boleh sebaik Allah membantu kamu? Teruskan kebaikan. Allah sedang siap sedia mengganjarinya. Tolong sahabat-sahabat. Maka senyap terus dah. Tak ada dialog Mak Ana. Senyap terus dah. Terus bagi dialog siapa? Kalamullah. Kata-kata Allah. Ya Rab. Kita dapat cerita manfaat yang baik daripada asal mak dia kata kamu jangan baik sangat dengan orang. Maka mak-mak pencinta Fasabrun Jamil jangan sebut lagu tu lagi ke anak-anak kita. Kan? Ni kenapa yang baik sangat dengan kawan ni? Kan? Anak kita kata, yelah kawan kakak tadi dia datang sekolah dia tak bawa bekal, duit dia pun tak ada. Kakak kesian, kakak share lah kakak punya air dengan kawan kakak. Mak dia, nanti kalau menjangkit, tak tahu budak tu ada asma ke, ada TB ke, ada COVID ke menjangkit. Mak tak nak bawa pergi hospital, kongsi-kongsi makanan dengan kawan, air dengan kawan, buat apa? Maknya, mak zaman moden. Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan, apa je yang anak kita buat kebaikan, bagi galakkan. Jangan ajar dia, kebaikan itu untuk kita, untuk kawan kita, untuk dipandang cikgu. Ajarkan kebaikan itu sentiasa dipandang dan diganjari oleh Allah. Sahabat, kita ambil ayat Allah. Terlalu banyak yang boleh bikin kita menangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kebaikan selain daripada kebaikan. Kenapa kita nak buat jahat? Sebab jahat dibalas jahat. Mungkin orang itu tak balas jahat. Semalam ada Hindu pukul kepala orang sampai mati. Dia dah mayat dah, dia takkan balas. Tapi kau tunggu, dah Hindu-Hindu lah kan. Ini contoh kalau orang Islam, pedajal orang lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau tunggu je balasan dari Allah. Allah ya Karim. Tu Allah guna ayat-ayat seperti fatarabbasu. Kamu tunggu balasan daripada Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Betul Marshita Muhammad Zain. Jangan sebut lagu tu lagi mak-mak. Kadang anaknya baik, maknya gitu. Sebab maknya dia teringat cerita ibu mertuaku. Macam-macam. Tengok drama banyak sangat. Itulah jadi macam tu. Sekian dimaklumkan. Bagaimanakah mungkin Allah menghadirkan kesusahan tanpa tidak ada kemudahan bersamanya? Allah kan maha baik. Ya, hari ni Allah hantar kesusahan sebagai ujian. Tapi kan Allah dah jamin. Fa inna ma'al usri yusra. Oleh itu, tetapkanlah kepercayaan kamu. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masihkah kita ingat pada cerita orang yang masuk syurga hanya kerana memberi minum kepada anjing yang dahaga? Padahal orang itu bergelumang dosa dan dia masuk syurga hanya kerana memberi air minuman kepada seekor anjing. Benar, sekali lagi tiada yang tidak mungkin untuknya. Seandainya kita melihat sesuatu perkara itu mustahil, jangan gunakan akal manusia bagi memahaminya. Jangan guna akal manusia. Macam mana pula Allah ni boleh masukkan syurga seorang pelacur yang bagi minum pada anjing? Dia melacur kot, dosa besar. Takkan hanya dengan bagi minum air
Dekat anjing je boleh masuk syurga. Ni kalau anda dengar ilmu sekali-sekala, macam cokfah, jap ada, jap tak ada, itulah akal anda akan mentafsir. Sebab tu di sana ramai orang, kau nak suruh aku pakai tudung ni kenapa? Nak sibuk-sibuk suruh aku solat, bayar zakat, puasa semua kenapa? Suka hati akulah. Pelacur pun masuk syurga kerana bagi minum air. Kan sahabat-sahabat, dia jadikan dalil pula dah. Dia marah orang tegur, dia suruh bertukar jadi baik, bertaubat, dia marah. Kau tak payah nak sibuk-sibuk tentang agama aku. Pelacur pun masuk syurga. Hanya minum, semoga engkau sempat memberi minum anjing apabila engkau nak mati nanti. Cakap juga dia macam tu. Kau rasa engkau dipilih Allah menjadi orang yang sempat memberi minum kepada anjing dengan hati yang betul-betul ikhlas. Tak ada orang pandang. Tak ada siapa nak tag kau kat Facebook. Kan? Hampa jangan pula kejap lagi kerja nampak anjing Cina lalu lalang depan hampa tu. Mai seanjing. Acik bagi minum je. Kan? Untung-untung ada kereta langgar. Sekejap lagi acik bagi minum anjing tengah-tengah jalan ni. Acik mati syahid. Syurga tempat acik. Kau dah kenapa? Kenapalah yang al-mengongi tahap dinosaur sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesian. Sebab dia tak faham mengaji. Melalui aqidah, syariah, akhlak. Kita tak tahu kenapa itu pilihan Allah. Kita jangan ambil kerja Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Buat je kebaikan demi kebaikan. Jangan bertangguh. Tunggu anjing lalu baru nak bagi minum. Anjing makan tangan hang baru tahu. Ni yang kadang-kadang dia buat dalil habis. Ustazah, saya sedih. Tadi saya tegur kawan saya tak solat kat pejabat. Lepas tu dia jawab, pelacur pun masuk syurga. Ni kan lagi aku yang tak melacur. Selamba sahabat. Dia sebenarnya sedang melawan Allah. Faham ya? Ini contoh-contoh untuk memberi motivasi kepada kita. Dah kenapa gelap pula? Sungguhlah. Cakap betul ni. Kesian orang yang bagi dalil macam tu. Dalilnya hanyalah pelacur bagi minum anjing, masuk syurga. Kan sahabat-sahabat? Itu je dalilnya. Quran tak nak guna. Kebaikan itu berdasarkan niat yang ikhlas. Apakah harga yang lebih layak bagi membalas sebuah keikhlasan selain daripada syurga? Apabila Allah redha, apa pun akan dia beri. Lebih daripada yang kita inginkan. Mungkin si pelacur itu taubatnya luar biasa. Elok taubatnya diterima, lalulah anjing di hadapan dia. Kita yang taubat kita entah ke mana, mengharapkan anjing lalu kita nak bagi minum. Kena terekam dengan anjing baru kau tahu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni nak geram, dah geram. Subhanallah, kasihanilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Deep. Tenang baca ayat ni. Kasihilah segala yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Sebab tu Nabi ajar kita suruh ada jiwa berkasih sayang. Dengan sahabat-sahabat, dengan jiran tetangga, dengan orang yang sakit hati kat kita pun Nabi suruh sayang. Bayangkan sahabat, kau rasa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Siapa yang cakap ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ada lagi hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Allah akan tolong kita. Masa bila Allah tak pernah tinggalkan pertolongannya kepada kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sentiasa tolong kita sebab Allah tengok usaha kita yang suka nak menolong orang. Faham ya? Kita tak faham. Kena suruh saya cakap Jerman. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang menolong seorang Muslim yang dalam kesusahan di dunia, Allah akan menolong dia dalam kesusahan pada hari kebangkitan. Sahabat, kenapa bab macam ni sensitif sangat bagi diri Ustazah Zaid? Anda bayangkan dalam kerja dakwah Ustazah, contoh,
Semalam saya beli air RM11. Ini seminggu aku ceramah tak habis pasal air RM11 ni. Kan? Saya memang macam tu sahabat. Saya rasa macam saya bersalah pada diri saya sendiri ni. Kau boleh bermewah-mewah macam gitu, minum air macam tu. Sedangkan kat sana ada orang nak beli air mineral pun tak ada duit. Kan sahabat? Saya minta maaf lah sahabat kalau ada orang tak bersetuju dengan saya. Ya, kadang-kadang memang ada time yang kita macam okey lah tak apa. Tapi saya lebih bahagia kalau saya memberi senang kepada orang lain. Tak tahu macam mana nak cakap. Contoh sahabat, semalam saya dah bebel. Ya Allah bang, kenapa? Dah lah yang minum dah habis dah pun. Ya bang, takkan nak buang RM11 ni, kalau boleh kotak-kotak dia saya nak minum ni tau bang. Macam tu sahabat. Pening laki aku. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi subhanallah, nak sebut macam mana. Pagi ni saya buka WhatsApp. Malam tadi saya dah sampai 2 malam berturut-turut. Saya sampai 12 malam kat rumah kan. Tak buka handphone. Pagi ni saya buka handphone. Masuk Ustazah ni keputusan SPM dia. Ni tawaran masuk universiti. Ni rumah dia. Semalam kami pi rumah dia, pi hantar berai, hantar ni. Sian Ustazah, dah banyak bulan tak minum susu. Tak ada ayak dekat rumah dia. Bil elektrik tak boleh nak bayar. Dah kena potong. Kisah anak-anak orang kampung yang sekarang musim orang nak daftar universiti, mereka tak ada duit nak pergi daftar. Mula-mula nakkan duit 1,000 lebih, 2,000 lebih, sahabat tengok kos apa, tengok universiti mana dia masuk. Sampai dekat inbox Ustazah. Kau ingat kau rasa bahagia minum air RM11 ni? Kalau aku darabkan 10 gelas aku minum ni, 100 gelas untuk berapa tahun aku hidup, aku boleh bagi orang tu belanja untuk setahun pengajian. Tu yang saya rasa bersalah, berdosa sahabat-sahabat. Biar pilih anda rasa macam mana. Okay, jadi kita nak sebutkan macam mana. Pagi ni saya berazam. Sebab tu dana Darul Fawaz, tabung umrah dan amanah saham akhirat. Sahabat-sahabat, ni benda-benda yang sampai dan orang yang bagi tahu saya tu orang yang amanah, yang saya memang kenal. Bukan suka-suka je masuk dekat inbox. Ustazah, saya kehabisan pampers anak. Minta alamat tak mau bagi. Kan? Kita nak follow up lagi, tim kita ramai tak nak bagi. Macam mana nak tolong? Ini jelas-jelas. Bahkan ada orang yang super miskin macam tu. Kita dah bank in duit kat dia. Pergi daftar universiti nak. Pergi daftar. Tak apa Ustazah, saya kena kerja nak tolong keluarga saya. Ini bukan duit saya takut. Dah insya-Allah 4 tahun kamu mengaji sampai habis akan ada sumber yang tolong kamu. Teruskan. Teruskan. Semoga boleh mengubah keluargamu. Tolong jadi anak soleh-solehah yang bertakwa kepada Allah. Bawa ilmu yang bermanfaat. Kamu bukan saja mengubah diri kamu, tapi mengubah nasib keluarga kamu. Teruskan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak sebut macam itulah. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, jiwa kita tak tenang. Kalau betul-betul ada orang memerlukan tapi kita tak tolong. Tapi sekarang kita tersepit dengan dunia tipu-tipu ni. Sanggup buat video anak merangkak dah 3 hari tak makan, kais-kais pasir, makan rumput kat tanah. Kau ingat ni bumi Palestin? Kan sahabat, Malaysia masih aman. Undilah saya. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Kan, buat video macam tu, subhanallah. Orang Malaysia dermawan, pemurah. Tapi janganlah jadi penipu. Sebab tu kita kena tabayun, kita kena study dulu. Bukan senang-senang boleh guna pakai duit amanah orang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apabila Rohana Jusuh kata anak saya dapat bantuan untuk sambung belajar, Masya Allah. Umi Salwa, jangan macam-macam ya. Saya PM Puan Muzayyanah dulu dan selamanya. Sekian dimaklumkan. Apabila Allah menolong kamu, siapa anda yang mahu bersama-sama saya bantu anak tu, insya-Allah saya tak akan mention namanya siapa, tapi kalau anda perlukan bukti keputusan peperiksaannya, keluarga tu daripada mana, siapa yang recommend pada saya, insya-Allah melalui messenger Facebook. Dan nanti bila anak ni dah masuk universiti,
Info tu ada. Bahkan yang sebelum-sebelum ni kami bantu, keputusan semester dia setiap semester exam tu, dia akan hantar kat saya. Saya nak buka tak sempat, sahabat. Buat apa hantar dekat ustazah sayang sebagai tanda nak say thank you. Dia dah masuk semester ni, lulus exam. Tak bijak sahabat, tapi anak orang susah. Percayalah, kita bantu mereka, Allah akan bantu kita. Subhanallah, dia pun tak meminta-minta. Ni dah habis exam, dah habis semester, ada yuran baru kena bayar ke? Tak apa ustazah, cukup lagi sebab baru ni saya buat kerja part time. Tak meminta-minta. Ini yang tertusuk dengan sembilu jantung hatiku kalau ku mengetahui tetapi aku tidak membantu. Tertusuk di sini sahabat. Kau nak jawab apa depan Allah? Tapi kau beli air sampai RM11. Sekian dia maklumkan. Apabila Allah menolong kamu mencapai kemenangan, tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan sekiranya dia mengalahkan kamu, siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian? Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang beriman itu berserah diri. Ayat Quran. Kita tutup terakhir. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Dan seandainya kamu berbuat jahat, kerugian kejahatan itu untuk diri kamu sendiri. Siapa yang cakap ni? Allah. Kenapa kamu tak nak dengar apa yang Allah cakap? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, anak-anak sekarang memang diajar mewah. Nak beli air apa pun silakan. Minta maaf sebelum kita menyalahkan anak-anak kita. Bagaimana? Kita tak bagi langsung pun tak boleh sebab ini zaman mereka. Tapi cubalah sahabat, kita buat sikit undang-undang yang tegas. Kadang kita buat undang-undang tapi kita yang langgar. Kita kata air macam ni sebulan sekali je lepas ibu gaji. Itu pun kalau tak ada kejadian-kejadian homework tak siap dalam sebulan. Contoh. Kan? Tapi kenapa kakak bulan ni dapat 2 kali? Sebab cikgu bagi tahu kakak bagus. Exam kakak bagus kali ni. Dapatlah lebih sikit. Bukan ibu tak mampu, tapi ada banyak lagi benda lain yang kita kena buat. Cuba tengok kawan-kawan adik tu. Dia ada beli air macam ni tiap-tiap hari? Tak ada kan? Kalau kita tolong dia beli air yang lebih murah daripada apa yang kita minum ni, dia dahaga, dia lapar, kita bagi hilangkan dahaga dan lapar dia. Adik tahu tak? Adik takkan kelaparan bukan saja kat sini, tapi sampai dalam syurga. Sekali dapat minum air dari telaga Kausar adik, adik takkan haus selama-lamanya. Ibu ayah kena ada ilmu, janji Allah dalam Quran dan hadis Nabi. Baru kita ada point nak cerita dekat anak-anak kita. Ini asyik tunjuk Ultraman. Memang anak kita wow dekat Ultraman tu lah. Sekian. Sebelum bebelan ini lebih dahsyat meletup-letup, lebih baik kita stop. Dan besok insya-Allah, besok kita bicara rasa Ustazah Zai. Saya sayang anda kerana Allah, sayang sangat-sangat. Jadi maafkan saya kalau ada bicara yang anda tak suka, tapi saya suka nak bercakap apa yang ada dalam hati saya. Okay, bye. Assalamualaikum. Doakan semuanya urusan saya hari ini dipermudahkan Allah, kerana saya mendoakan juga anda semuanya selagi mana baik untuk dunia dan akhirat kita. Pasti ada kebaikan di sana. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.